kuliah pengajian kita malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil izam syai'ullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya setengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami iaitulah kami menjadikan bagi kamu itu pasangan daripada jenis kamu sendiri. Min anfusikum azwajan litaskunu, supaya kamu condong hati kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan jadikan antara kamu itu ialah mawaddah, kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian tadi adalah sebagai tanda atau pembukti bagi orang-orang yang mahu berfikir ataupun kan berakal dan seterusnya, insyaallah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa tuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang dihormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi surau, bendahari setiausaha, jawatankuasa, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kuliah maghrib bab talak, bab fiqh. Kita selang sedik kita dengan hadis kita Riyadhus Shalihin. Minggu pertama kita Riyadhus Shalihin, minggu yang kedua adalah kitab fiqh min haji. Masih lagi dalam bab talak, talak biasa dan khulu. Tebus talak dah masuk dah itu? Tebus talak dah masuk dah? Masuk sikit dah kan? Ngangguk-ngangguk yo tak tu? Yo tu Haji Syarman tu. Dia pun tengah apa tu. Baik, insya-Allah. Tak apa, kita ulang balik. Talak biasa dan khulu. Qala musannifun Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulufihi fi dari amin. Talak biasa dan khulu. Talak biasa ialah talak yang berlaku dengan kehendak suami. Ia menepati hukum talak yang dinyatakan sebelum ini. Talak biasa ialah talak berlaku dengan kehendak suami. Suami sendiri yang berkehendak untuk melepaskan talak ataupun nak berpisah dengan isteri lah. Dia menepati hukum talak yang dinyatakan sebelum ini. Kerana hakikat sebenarnya sebelum hukum asalnya talak adalah suami, tetapi hukum itu boleh berpindah pada isteri
disebabkan oleh beberapa perkara lah. Antaranya ialah khulu ialah talak yang berlaku dengan kemahuan isteri. Talak yang berlaku dengan kemahuan isteri dan nekat untuk bercerai. Isteri memang nekat nak bercerai lah. Istilahnya tu berkerat rotan lah. Berkerat rotan. Istilah itu lah, maknanya tak nak langsung lah tu. Memang hati tu dah tawar lah. Adalah benda-benda yang telah mengguriskan hati dan perasaan dan sebagainya, maka dia tak nak lagi dengan suami dia. Oleh itu disyariatkan untuk menebus diri daripada suaminya dengan memberinya suatu kadar mas kahwin yang dipersetujui bersama. Ini dikatakan sebagai tebus talak ataupun khulu, mana isteri naklah membayar sekian-sekian banyak kepada suami lah kalau seandainya dia nak berpisah dengan suami dia. Bekas ni berlaku biasanya suami ingin menceraikan isteri. Isteri nak bercerai tapi suami tak nak melepaskan dia lah. Tak tahulah, mungkin kadang-kadang suami masih sayangkan pada isteri, ataupun mungkin suami nak menyeksa batin isteri. Maka dia tak nak ceraikan, tapi dibiarkan perempuan tu dalam keadaan terkontang-kanting lah macam tu. Nak kata cerai pun tak cerai, nak kata tak cerai pun cerai, tak tahulah macam mana. Tapi kalau nak kata tak cerai pun tak dibagi makan, tak bagi nafkah dan sebagainya. Itulah yang antara sebab yang berlaku. Baik, kemudian justru itu khulu adalah daripada jenis talak yang berlaku dengan gantian yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya. Jenis talak yang berlaku dengan gantian yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla tuqima hududallah fala junah alaihima fi maftadat bih. Fa in khiftum, maksudnya oleh itu kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan hukum Allah, fala junah alaihima, maka tiada berdosa atas keduanya pada menebus diri, pada menebus dirinya, maka tiadalah mereka berdosa mengenai bayaran ataupun tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran tersebut. Dan ada satu hadis berkenaan dengan tebus talak ini, ialah hadis terima daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan Sabit ibni Qais atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, Sabit ibnu Qais ma a'tiba alaihi fi khuluqin wala dinin walakin akrahu al-kufra fil Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturaddina alaihi khadiqatuhu. Qalat na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikbal al-hadiqah wa talikha tatliqah. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Baik, yang maksudnya hadis daripada Ibn Abbas, diterima daripada Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana isteri Sabit bin Qais menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak pernah mencela Sabit bin Qais daripada segi akhlak dan agamanya, tetapi sebagai seorang Islam aku tak suka mengingkari akan hak-hak suami. Maka Nabi SAW bersabda, bolehkah engkau memulangkan kebun dia? Boleh tak kau pulangkan kebun dia? Maka dia menjawab, ya. Maka Nabi SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, engkau terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan talak satu. Ceraikan dia dengan talak. Jadi daripada hadis ini menunjukkan pada kita bahawa di mana isteri Sabit bin Qais ini dia jumpa Nabi. Dia mengadulah berkenaan dengan suami dia tadilah. Kalau dari segi suami, dari segi akhlak suami dia bagus, dari segi agama pun bagus,
Tetapi dia kata sebagai seorang Islam, aku tak suka mengingkari hak suami. Sebenarnya ada benda yang tanggungjawab dia tak boleh selesaikan dengan isteri dia lah, dengan suami dia. Dia tahu suami ni seorang yang baik, seorang yang bagus lah, dari segi agama dia, akhlak pun bagus. Tetapi isteri Sabit ni kemungkinan dia mungkin akhlak dia pun tak kurang baik lah. Dia kata akhlak aku ni tak bagus, kata isteri dia. Jadi dia minta lah supaya suami dia melepaskan dia. Takut nanti kalau dia masih lagi menjadi suami isteri kepada Sabit tadi, dia takut bahawa dia tak boleh menunaikan hak dia. Dia tak mampu untuk berlaku taat kepada suami dia tadi. Dia takut tak boleh berlaku taat kepada suami dia. Maka oleh itu dia minta kepada Nabi SAW supaya Sabit ini melepaskan dia lah, ataupun menceraikan dia. Okay? Jadi kemudian Nabi berkata pada dia, bolehkah engkau memulangkan kebunnya? Jadi apakah maksud memulangkan kebun itu? Maksud memulangkan kebun itu ialah di mana Sabit itu enggan menceraikan dia. Sabit enggan menceraikan dia. Oleh itu kalau kamu nak juga berpisah dengan Sabit tadi, kamu kena memulangkan kebun dia. Kemungkinan kebun itu telah menjadi mas kahwin mereka ketika dulu, ketika kedua mereka berkahwin, Sabit sendiri, kemungkinan waktu tu mereka Sabit memberikan kebun dia sebagai mas kahwin kepada isteri dia lah. Jadi oleh itu Nabi pun tanya dengan dia, bolehkah engkau memulangkan kebun dia semula? Maka dia menjawab, boleh. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada Sabit, kau terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan talak satu. Nampak? Ini antara dalilah hujah yang menyatakan bolehnya berlaku khuluk lah di antara pasangan suami isteri. Bila orang kata isteri berkehendak sangat untuk bercerai dengan suami, ataupun mungkin ada sebab-sebab lain lah. Mungkin isteri ini ada pasangan lain, lelaki lain yang dicintai dan sebagainya, maka isteri sangat mahu supaya dilepaskan. Macam itulah. Baik. Kemudian pelbagai hukum khulu. Hukum khulu adalah harus. Hukum khulu adalah harus. Ia tidak berlaku melainkan dengan tebusan yang berbentuk harta yang difadukan oleh isteri kepada suami. Yang difadukan oleh isteri kepada suami. Jika harta tebus talak itu dimaklumi dan disebut, ia wajib diserahkan sedemikian. Jika tidak ditentukan secara khusus, khulu tetap sah dan suami wajib diberikan mas kahwin misil. Suami wajib diberikan mas kahwin misil. Apa maksud dikatakan mas kahwin misil? Mas kahwin misil yang setaraf dengan orang perempuan tadi lah. Perempuan tadi dia keturunan apa? Keturunan raja ke, keturunan orang biasa ke dan sebagainya. Apakah mas kahwin misil yang layak bagi perempuan tadi? Jadi perempuan tadi taklah menyerahkan semula duit tadi, mas kahwin itu, kepada suami dia, supaya suami tadi dapat menceraikan dia lah. Macam tu. Faham kan? Ulang balik, hukum khulu adalah harus. Jika tidak berlaku melainkan dengan tebusan yang berbentuk harta yang difadukan oleh isteri, ia tidak berlaku melainkan dengan tebusan yang berbentuk harta yang difadukan oleh isteri pada suami. Jika harta tebus talak itu dimaklumi dan disebut, ia wajib diserahkan demikian. So maknanya kalau kadar mas kahwin itu disebut jumlah harga dia, maka naklah dipulangkan jumlah harga tersebutlah. Tapi kalau tak dinyatakan jumlah harga, maka tak perlulah sebut jumlah harga itu. Tetapi khuluk itu tetap berlaku juga. Macam tu. Jika tidak ditentukan secara khusus, khuluk tetap sah. Nampak? Khuluk tetap sah dan suami wajib diberikan mas kahwin misil lah, mas kahwin yang sekadar dengan dia je, perempuan tadi. Tapi kalau seandainya dia tak disebut mas kahwin pun tak apa. Yang penting suami tadi bersetuju untuk melepaskan cerai lah kepada suami dia, isteri dia. Baik, kemudian jika suami menggunakan lafaz khulu tanpa menyebut sebarang tebusan, malah tidak memikirkan sama sekali, ia adalah sebagai talak biasa secara kiasan dengan lafaz khulu. So maknanya kalau seandainya suami tadi tidak menentukan kadar dia, kan,
Kau nak cerai boleh, kan? Kau bayar aku sekian, tapi dia tak sebut jumlah. Tak sebut berapakah jumlah kadar yang perlu dipulangkan kepada suami dia lah. Yang tadi disebutkan jumlah kadarnya, contohnya 10,000. Kalau kau nak cerai dengan aku, kau nak bagi aku 10,000. Kalau tak, aku tak akan ceraikan kau. Yang surah yang kedua, perkara yang kedua ni pula, suami tak sebut jumlah kadar tu. Tapi dia kata ada terbesar. Jadi kalau dia tak sebut, maka dia jadi talak biasa secara kiasan dengan menggunakan lafaz khulu. Oleh itu ia termasuk dalam jenis talak kiasan dan jatuh talak sebagai talak raj'i saja, bukan talak khulu. Talak raj'i dengan talak khulu berbeza. Kalau talak khulu ataupun tebus talak ini, isteri tidak boleh dirujuk oleh suami ketika dalam tempoh iddah. Dalam tempoh iddah. Istilahnya bain sugra. Bain sugra. Kerana bain ada dua. Dalam kitab kadang-kadang ditulis bain satu saja. Bain saja. Dia tak sebutkan bain sugra dengan kubra. Separuh kitab disebut bain sugra dan juga bain kubra. Kalau dalam keputusan mahkamah pun, sebab saya kerja pejabat agama kan, saya biasalah terima keputusan-keputusan mahkamah ni. Bila pasangan telah selesai bercerai di mahkamah, kan, mereka kena bawa perintah mahkamah tu ke pejabat agama untuk didaftarkan perceraian. Dan dalam perintah mahkamah itu dia akan sebut berapakah talak yang telah jatuh dan apa jenis perceraian yang berlaku tu. Sama ada cerai biasa ke, cerai talak raj'i ke, talak bain ke, bain sugra ke, atau bain kubra ke, dan sebagainya. Dia akan sebut ke situ. Dia tak sebut bain saja. Dia tak sebut bain saja. Dia bisa sebut bain sugra ataupun bain kubra. Kalau bain lah. Apa beza bain sugra dengan bain kubra? Bain sugra ataupun bain kecil ni, pasangan itu tidak boleh rujuk semula dalam tempoh iddah. Contohnya perceraian dengan sebab tebus talak tadi, ataupun dengan sebab pasah. Tak boleh rujuk semula dalam masa iddah. Tetapi kalau pasangan ini nak bersama semula, mereka boleh bersama semula selepas habis iddah bekas tadi, kan? Dan mestilah berkahwin dengan menggunakan akad nikah yang baru. Berbeza dengan bain kubra, bain besar. Bain besar ni ialah talak 3. Bila talak 3, memanglah tak boleh. Nak rujuk pun tak boleh, nak bersama semula pun lepas bedah pun tak boleh, kecuali bekas isteri berkahwin dengan lelaki yang lain. Istilahnya Cina buta lah. Berkahwin dengan lelaki yang lain, dan lelaki lain tadi merasai akan nikmatnya bersama dengan bekas isteri. Kemudian lepas tu lelaki itu menceraikan dia, kan, bekas isteri perempuan lelaki pertama tadi, kan. Lepas tu bila bekas isteri telah bedah, maka bolehlah berkahwin semula dengan lelaki yang pertama tadi, kan. Dia dikatakan bain kubra, bain besar. Tetapi dalam kitab kadang dia tak sebut bain kubra atau sugra. Dalam kitab ni pun dia tak sebut. Dia hanya sebut bain saja. Dia tak ada sebut bain sugra atau kubra. Faham Seterusnya, khulu tidak jatuh. Khulu tidak jatuh daripada isteri yang belum balik dan tidak berakal kerana tidak berkelayakan untuk membuat sebarang iltizam dan sebarang urusan. Tetapi jika suami yang menceraikannya secara khulu, maka talak tetap jatuh sebagai talak raj'i yang biasa dan tidak berhak mendapat sedikit pun daripada mas kahwinnya. Jadi maknanya khulu ini tidak berlaku pada isteri yang belum balik. Tapi jaranglah jumpa kalau berkahwin dengan isteri belum balik. Kalau di Malaysia ni, kalau berkahwin bawah umur ni akan jadi isu juga, kan. Jadi isu juga. Berkahwin di bawah umur. Tapi sebenarnya banyak juga pasangan berkahwin di bawah umur. Kan di pejabat agama pun ramai yang datang pada kita berkahwin di bawah umur. Bukan sikit, ramai yang kahwin di bawah umur sebenarnya. Cuma kadang-kadang tidak dihalaikan, tak dibohkan benda itulah. Biasa kadang berkahwin umur ni biasanya budak sekolah, kan, yang orang kata tak berminat lagi nak belajar. Lelaki tak minat nak belajar, perempuan tak minat belajar. Duduk rumah ya, ataupun kedai ke bawah kulu kilir dua orang tu.
Jadi mak ayah pun poning kepala orang nak macam ni. Sampai ada kes kadang-kadang mengandung pun ada. Kes dah mengandung dah. Hulu kilik belajar tak nak. Terus sekolah tak nak, bonteng. Jadi mak ayah datang minta mencepikan ustaz bagi tahulah idea dan pendapat macam mana nak selesaikan masalah ni. Kahwinlah kan. Kita kahwinlah. Tapi dengan syarat sebab dia bawah umur kena ada perintah mahkamah. Bawah umur ni ialah yang perempuan 15 tahun ke bawah, lelaki 18 tahun ke bawah. Lelaki 80 tahun ke bawah, perempuan maka dikira sebagai bawah umur. So mesti ada perintah mahkamah untuk berkahwinlah. Kalau tak ada memang kita tak boleh nak nikahkan. So maknanya perkahwinan bawah umur ni tetap berlaku. Banyak berlaku sebenarnya. Cuma kita di-highlightkan benda tu lah. Macam tu. Baik, kemudian jika suami menceraikan isterinya secara khulu pula, ulang balik tadi, khulu tak jatuh apabila isteri yang belum balik dan tidak berakal kerana tidak berkelayakan untuk membuat sebarang iltizam dan sebarang urusan. Tetapi jika suami yang menceraikannya secara khulu, maka talak tetap jatuh sebagai talak raj'i yang biasa dan dia tidak berhak mendapat sedikit pun daripada mas kahwin. Sebenarnya kalau contoh isteri itu dibawa, isteri itu yang belum balik dan berakal, contohlah isteri lelaki itu umur dia mungkin kalau belum balik berakal biasanya dalam umur berapa? 10 tahun lah, 10 tahun ataupun mungkin dalam 12 tahun belum balik dan berakal dan sebagainya. Ataupun mungkin bawah lagi lah. Perempuan biasa balik umur 9 tahun kan. Jadi kemungkinan bawah lagi lah. Kemungkinan bawah lagi. Tapi dah sebabkan dah berkahwin dan sebagainya. Jadi isteri yang belum balik tadi minta supaya bercerai dengan suami dia. Dengan cerai khulu ataupun tebus talak. Dalam kes isteri yang belum balik ni, dia tidak akan berlaku, khulu itu tak akan berlaku. Dia akan menjadi lafaz talak raj'i yang biasa saja. Dia tak boleh. Tapi kalau seandainya isteri itu dah balik berakal kan, memang dah kata umur 30, 40 orang dan 4 tahun dan sebagainya kan, ataupun 20 lebih, maka isteri boleh menebus dirinya supaya diceraikan. Maka berlakulah lafaz khulu tadilah. Kemudian C, jika suami menceraikan isteri secara khulu, isteri berkuasa menguruskan dirinya sendiri. Jika suami menceraikan isteri secara khulu, isteri berkuasa menguruskan dirinya sendiri. Suami tidak lagi mempunyai sebarang kuasa terhadapnya dan tak boleh rujuk kepadanya dalam tempoh iddah sebagaimana talak biasa. Hal ini adalah kerana khulu merupakan talak yang tidak boleh rujuk ataupun bain. Di sini dia tulis bain saja. Tapi kalau keputusan mahkamah dia tak tulis bain saja. Dia akan tulis bain sugra. Bain sugra. Bain kecil nama dia. Sebab itu suami hanya boleh memiliki jandanya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru dan terpulanglah kepada kemahuan janda itu sendirilah sama ada nak bersama semula atau tidak. Tapi biasanya kadang dalam kes-kes hulu ni ataupun pasah ni biasanya jarang akan bersama semula lah. Apalagi kalau seorang perempuan mungkin dia peras dengan isteri dia, dengan suami dia. Sebab yang macam pasah ni, isteri sendiri memohon kepada suami untuk pasah, untuk bercerai. Itu dengan khuluk. Khuluk ni memang isteri nekat untuk bercerai dengan suami dia. Dan biasanya pasang ini jarang akan bersama semula. Jarang akan bersama semula lah. Macam tu. Jarang akan berkahwin semula selepas daripada habis iddah perempuan tadi. Melainkan kalau talak biasa ni, talak biasa macam talak 1, talak 2 dan sebagainya, kan banyak juga pasangan akan bersama semula lah. Akan disebabkan biasanya masalah anak lah, disebabkan oleh masalah anak, kesian pada anak dan sebagainya, maka pasangan tadi akan berbaik semula. Macam tu. Tapi itu pun peratus perkahwinan yang rujuk semula pun sebenarnya tak banyak lah. Kalau seandainya biasa dalam setahun tu contohnya yang berkahwin ada 2,700 pasang berkahwin dalam setahun itu. Perceraian kadang ada sampai 1,000 kes perceraian dalam masa setahun. Dalam masa setahun tu perceraian 1,000 kes yang rujuk semula tak sampai pun kadang-kadang dalam 700 kes, kadang dalam 300 kes saja. 3 kes saja yang bersama semula, rujuk balik kan. Ada yang orang kata berkahwin dengan orang lain. Ada yang berkahwin dengan orang lain
Kan lelaki itu mungkin akan berkahwin dengan lain dan perempuan akan berkahwin dengan lain. Tapi ada juga kadang-kadang pasangan memang tak berkahwin. Maka mereka akan makan masa yang lama untuk berkahwin dengan orang lain. Mereka akan menduda dengan tempoh yang lama, dan ada juga yang menjanda dengan tempoh yang lama lah. Terpulanglah pada jodoh masing-masing kan, tak tahu. Baik. Kerana yang menduda ni pun ramai juga, kan? Yang menduda pun ramai juga, bukan yang perempuan yang menjanda ramai. Laki pun tu juga. Baik, kemudian zihar, ilak dan talak yang dijatuhkan oleh bekas suami tidak berkesan kepada isteri yang diceraikan secara khuluk sepanjang tempoh iddah. Jadi kalau mana-mana isteri yang telah pun dicerai, yang telah bercerai dengan suami dengan sebab tebus talak tadi, dengan tebus talak, okay? Kalau seandainya suami tadi nak menziharkan isteri pada masa itu, tak akan berlaku zihar. Ataupun suami nak mengilakkan isteri dalam tempoh isteri tadi dalam keadaan tempoh iddahnya, tidak akan berlaku ilak juga. Ataupun contohnya suami nak melapaskan cerai dengan talak 2 ke 3 dan sebagainya, maka talak itu tak akan jatuh. Talak tak jatuh. Kenapa? Kerana dalam konteks yang saya cakap tadi, dalam sudut yang saya cakap tadi, bahawa suami tidak boleh rujuk isteri dalam masa iddah. Bila suami tak boleh rujuk isteri dalam tempoh iddah, maknanya suami tidak ada apa-apa hak kepada isteri itu. Mana kalau suami nak menzihar pun tak boleh, tak akan berlaku zihar. Suami nak orang kata mengilak pun tak akan berlaku ilak juga. Ilak maknanya suami nak bersumpah tidak akan bersama isteri dalam tempoh 4 bulan kan. Okay? Atau suami nak melapaskan apa percerai pun tak akan berlaku cerai itu. Tidak akan berlaku lapas cerai yang disebut tadi lah. Kerana isteri ini dalam tempoh iddah khuluk namanya, iddah tebus talak. Memang tak boleh nak rujuk apa-apa dah. Tak boleh rujuk. Kecuali perempuan tadi dah habis iddah, kalau nak bersama semula mestilah dengan akad nikah yang baru. Baik, kemudian hal ini adalah kerana khuluk menjadikan isteri orang asing bagi suami. Nampak? Bila berlaku khuluk, isteri tadi dah dianggap macam orang asing kepada suami. Suami tak boleh melaporkan apa perkataan rujuk pun pada isteri dia. Dah macam asing. Kecuali kalau talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2, suami masih ada hak lagi nak rujuk. Walaupun isteri mungkin tak setuju dia nak rujuk, tapi suami ada hak nak rujuk. Tetapi yang sebaiknya tuan-tuan, kalau mana-mana suami nak merujuk isterinya, sebaiknya minta persetujuan daripada isteri dulu. Tak guna kalau pasangan suami rujuk isterinya dalam keadaan masing-masing pun tak ada minat, hati pun tak ada, kan? Selera pun tak ada lah. Selera pun tak ada kan. Gitu. Buat apa nak rujuk kalau selera tak ada? Yang isteri ke hati ke lain dan perempuan yang lelaki pun hati ke lain. Buat apa nak rujuk? Gitu. Baik. Kemudian hal ini kerana khuluk menjadikan isteri orang asing bagi suami. Keadaan ini berbeza dengan talak biasa yang boleh rujuk, iaitu suami masih boleh menceraikan isteri dengan talak yang kedua atau menziharkannya dalam tempoh iddah dan mendatangkan kesan tersebut pada isteri dia. Kalau talak biasa boleh, nak zihar pun boleh. Gitu. Kenapa? Kerana suami itu masih ada hak pada isteri dia. Masih ada hak. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau mana-mana lelaki yang telah pun bercerai dengan isterinya dengan talak 1 ataupun talak 2, kan, kita tidak akan bagi sijil cerai kepada lelaki itu. Selagi mana bekas isteri tadi dan dah ditalak dengan 1 talak 2 belum habis iddah dia. Sebab ada lelaki, kan, bila dia dah bercerai dengan isteri dengan talak 1 2, sedangkan isteri itu belum tempoh iddah, dia datang ke agama minta sijil cerai cepat. Kenapa dia minta sijil cerai cepat? Kerana dia nak berkahwin dengan perempuan lain. Alasan dengan nak kahwin dengan perempuan lain lah. Jadi kalau ikut pada peraturan pejabat agama, kita tak akan bagi sijil cerai kepada suami, bekas suami tadi yang menceraikan isteri dengan talak 1 talak 2, selagi mana bekas isteri tadi belum tempoh iddah lagi. Belum habis tempoh iddah. Memang kita tak bagi sijil cerai. Kalau dia nak sijil cerai juga, kena mohon mahkamah untuk poligami. Kalau dia nak sijil cerai juga boleh.
tapi kena pergi mahkamah mohon poligami. Kerana daripada segi hakikatnya, lelaki tadi masih ada kuasa dan hak terhadap bekal isteri tadi, dan dia boleh rujuk isteri itu dalam bila-bila masa saja kalau dia nak rujuk lah, dan memang sah pun kalau rujuk. Gitu. Bagi mana-mana suami, bekas suami tadi yang telah menceraikan isteri dengan talak 1, talak 2, kalau dia nak si cerai itu boleh, tetapi setelah tempoh iddah isteri ni selesai, dah habis tempoh iddah, barulah kita bagi si cerai. Sebab kalau kita bagi awal, kan, kemudian bekas suami tadi berkahwin dengan lelaki lain, perempuan lain, lepas tu dah dapat kahwin dengan perempuan lain, lepas tu dia rujuk dengan isteri yang pertama tadi. So akan berlaku ada 2 isteri lah dalam satu tempoh, 2 isteri dalam tempoh yang satu, dalam waktu yang sama, kan. Sebabnya memang tak dibagi macam tu. Kecuali lah kalau dia menikah di Siam ke, di Thailand ke dan sebagainya, kan. Dia dah kahwin kat sana, lepas tu dah balik ke Malaysia, dalam masa yang sama dia rujuk dengan isteri yang pertama tadi. So akan berlaku 2 isteri kat situ lah. Macam tu. Tapi kalau ikut peraturan kerana undang-undang negara kita memang tak boleh lah, tak bagilah macam tu. Kalau nak juga boleh pergi mahkamah mohonlah poligami, tak ada masalah, kan. Ikutlah dia punya rule itu, jalan itu. Baik, Kemudian suami boleh menceraikan isteri secara hulu sama ada ketika haid atau ketika suci yang telah disetubuhi. Ulang balik, suami boleh menceraikan isteri secara hulu sama ada ketika haid, perempuan terkadang haid, ataupun ketika suci yang telah pun disetubuhi oleh suami, selagi isteri itu orang yang cerdik dan orang yang matang. Hal ini adalah kerana penceraian secara hulu ataupun tebus talak tidak menimbulkan kemudaratan kepada isteri disebabkan ia berlaku atas kehendaknya sendiri, berbanding perceraian yang biasa dengan kemahuan suami, ia akan menimbulkan kemudaratan pada isteri. So maknanya kalau khulu boleh berlaku, tak ada masalah pun. Khulu boleh berlaku walaupun dalam keadaan isteri itu dalam keadaan haid ataupun telah disetubuhi. Betul juga perceraian biasa pun berlaku juga, kan. Seorang suami contohnya melapaskan cerai kepada isteri dalam keadaan haid itu, dalam keadaan berhaid, isteri dalam keadaan berhaid ataupun isteri dalam keadaan nifas dan sebagainya, kan. Talak tetap jatuh, tetapi termasuk dalam talak bid'ah, talak yang tidak mengikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talak yang mengikut sunnah Nabi mestilah seorang suami itu menceraikan isteri ketika isteri itu bukan dalam keadaan haid, ataupun isteri itu suci dan tidak disetubuhi, suci dan belum disetubuhi lagi. Itu dikatakan sebagai talak sunnah. Tapi kalau suami menceraikan isteri dalam keadaan isteri dalam keadaan berhaid ke, ataupun isteri dalam keadaan mengandung ke, ataupun isteri yang suci tetapi telah disetubuhi, maka itu dikatakan sebagai talak bid'ah. Kenapa? Kerana tempoh iddah perempuan akan lagi lama berbanding dengan perempuan yang diceraikan oleh suami dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi. Faham, kan? Contohlah contohnya seorang suami menceraikan isteri, masa itu isteri dalam keadaan berhaid, kan? So isteri dalam keadaan berhaid, masa itu suami menceraikan isteri. Kemudian lepas tu berlaku bila dah cerai maka suci, perempuan tadi suci. Lepas suci maka perempuan itu berhaid semula, kan. Lepas tu suci semula, kan. Belum habis iddah lagi ni, iddah tak habis lagi, kan. Berhaid, perempuan tu suami mula menceraikan isteri dalam keadaan berhaid. Lepas habis haid tu, kemudian perempuan tadi suci, kemudian perempuan tadi berhaid semula, kan. Kemudian perempuan tadi suci, lepas tu berhaid semula, kemudian buah habis iddah dia. So mana iddah ni lagi panjang lah, berbanding keadaan kalau suami menceraikan isteri keadaan dia suci, lepas tu berhaid, lepas tu suci, kan. Lepas tu berhaid,
suci berhaid, suci dah habis. Suci dah habis. Mana tempoh ya kalau dicerai keadaan suci dan suci belum setubuhi, tempoh haidahnya lagi pendek. Lagi pendek berbanding dengan keadaan suami menceraikan isteri dalam keadaan berhaid, kan? Ataupun suami menceraikan keadaan perempuan tadi yang suci tetapi telah disetubuhi. Apalagi kalau seandainya suami menceraikan isteri dalam keadaan perempuan itu dalam keadaan mengandung. Kalau mengandung, tempoh haidahnya lagi lama, sehinggalah perempuan tadi melahirkan anak. Dah lahirkan anak, takkan dia akan terus berkahwin semula, kan? Tentu dia akan ambil masa juga untuk kahwin semula. Mungkin kadang-kadang perempuan dia nak tunggu anak dia besar dulu dan sebagainya. Yang bekas suami dia dah kahwin lain dah. Dah kahwin lain, kan, bekas suami tadi. Tapi yang isteri tadi yang akan menanggung dia. Apalagi macam tadi dia dalam keadaan mengandung, kan? Bila mengandung, kalau mungkin mengandung tu baru kata bulan pertama dia mengandung, dah bercerai dengan suami dia, kan? Bila suami dah bercerai, kemudian suami dia akan kahwin lain dan sebagainya, betul tak? Tapi yang isteri tadi, dia akan terpaksa lah tunggu kandungannya lahir, kan 9 bulan tu nak tunggu tu. Lepas tu anak tadi mungkin nak akan menetek lah, apalah, nak besar dan sebagainya, baru dah besok barulah dia akan kahwin dengan lelaki lain. Jadi tempoh haidah perempuan tu lagi lama berbanding dengan suami, kan? Macam tu. Kemudian bilangan talak yang dimiliki oleh suami, pada asalnya talak adalah hak suami. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah, yang bermaksud atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, maksudnya tidak menuntutnya. Maksudnya pihak yang memegang ikatan nikah ialah suami. Walau bagaimanapun tuan, isteri juga berhak atas perceraian tersebut dalam beberapa keadaan. Contohnya, suami memudaratkan dia. Suami memukul dia dan sebagainya. Siang malam pagi petang pukul. Lepas tu setubuh jugalah. Kan, minta jugalah tu. Tak? Yang isteri pun terpaksa bagi jugalah. Yang suami dia, kan. Tapi lepas tu pukul, bumbam, sepak terjang dan sebagainya. Jadi isteri mana yang sanggup hidup dengan suami macam tu? Soalan macam dalam neraka, kan? Dalam neraka, mana dia nak hidup macam tu? Nak tak nak, dia akan cuba melarikan diri pada rumah, kan? Pernah juga tentang beberapa perempuan pernah call saya lah berkenaan rumah tangga mereka, berkenaan suami dia selalu panas baran, dia selalu pukul dan sebagainya. Dia call saya lah, tanya pandangan dan juga pendapat, kan? Boleh tak, dia kata boleh tak ni saya lagi pada rumah saja. Boleh tak tuan, saya lagi pada rumah. Boleh tak saya rumah? Adakah saya ni termasuk dalam kumpulan nusyus? Kalau saya lagi pada rumah saya? Macam tu. Itu persoalan yang diajukanlah. Tuan-tuan, tu fikir, kan? Yalah, dia dah tak boleh, dah tak aman lah rumah tangga dia. Dia tak ada kesenangan. Orang kahwin ni untuk kesenangan, untuk ketenangan, sakinah, mawaddah, tahu tak? Tapi kalau dah setiap hari suami yang panas baran ni, kaki pukul, yang kaki minum dan sebagainya, isi mana yang sanggup hidup bersama macam tu? Kemudian suami pula orang kata pada isteri, kalau kau keluar pada rumah, dia kata kau ni dikira nusyus, dia kata. Kau keluar rumah, kau dikira nusyus. Macam tu. Saya cakap, puan ni betul-betul nak bercerai ke tidak? Memang saya nak bercerai, Ustaz. Saya tak nak dengan suami tu. Kalau puan dah nak bercerai sangat, kan? Dah nak bercerai, dah tak boleh hidup bersama dah, kan? Kalau nusyus pun tak ada masalah dah, cakap. Kalau nusyus pun dah tak ada masalah, sebab jiwa pun dah tak ada dah. Jiwa nak bersama pun dah tak ada dah. Cuma dalam konteks nusyus je lah. Mungkinlah benda-benda yang mungkin dia tak dapat lah kalau dia tutup dengan suami dia. Tapi kalau dia dah nekat nak bercerai, kan, nak buat macam mana cakap? Dah puan sendiri pun lah keadaan macam tu, tak adalah kira nusyus lah. Tapi kalau kira nusyus pun mungkin lah benda-benda yang dia tak dapat lah macam tu. Itu mahkamah lah kena settlekan benda tu. Sebab dia kata dia tak sanggup dah hidup bersama kita.
Suami dia kurung dia tak boleh nak lari dan sebagainya. Kemudian suami pula bagi kata macam kata dua lah. Kalau kau keluar dari rumah maka kau dikira nusus. Gitu. Nusus mana derhaka kan? Nusus kan derhaka maknanya. Habis saya tanya dengan dia, adakah puan masih lagi nak bersama dan sebagainya? Memang tak ada nak bersama dah. Puan kata, jiwa pun tak ada dah, asyik kena pukul terajang siang malam bagi petang, buat apa dah. Gitu. Baik. Maka pihak yang memegang ikatan nikah ialah suami. Walau bagaimanapun isteri juga berhak atas perceraian tersebut dalam keadaan tertentu, terutamanya suami memudaratkan dia, nampak? Suami memukul, sepak, terajang dan sebagainya, kaki baran kan, minum lagi kan, kaki perempuan lagi dan sebagainya. Jadi rumah tangga yang diharapkan berumah tangga yang bahagia tu tak berlaku. Kemudian suami cuai menunaikan hak isteri dan tidak mampu mengatasi masalah mereka. Ketika itu hakim boleh menjatuhkan talak satu berdasarkan kehendak suami. Hakim boleh menjatuhkan talak satu berdasarkan kehendak suami. Hakim lah. Ataupun hakim akan hakim atau menasihatkan suami. Hakim akan menasihatkan suami supaya menjatuhkan talak satu. Walaupun yang memohon cerai itu biasanya isteri atau isteri yang biasa memohon cerai lah. Suami jarang memohon cerai. Ada juga berlaku suami memohon cerai, ada juga, tapi tak banyak. Yang mohon cerai ni biasanya isteri. Isteri yang biasa mohon cerai di mahkamah lah, mohon pasah ke, mohon khuluk dan sebagainya. Tetapi walaupun isteri yang mohon cerai, suami hakim biasanya akan menasihatkan isteri supaya menasihatkan suami supaya suami melapangkan cerai. Paling tidak pun cerai talak satu je. Macam tu. Tapi ada juga yang berlaku talak 3 di mahkamah pun ada juga. Saya pun pernah tengok keputusan talak 3 di mahkamah. Mungkin disebabkan oleh sangat marah sangat lah, bongih sangat lah. Macam tu. Ada yang talak 10 pun ada. Ada. Saya pernah tengok keputusan mahkamah kan, dengan ini aku ceraikan kau dengan talak 10 dia tu. Betul? Bukan cerita bohong. Tapi walaupun talak 10 tetap berlaku talak 3 lah, paling tinggi pun 3 lah. Dia takkan ada talak 10 macam tu. Tapi mungkin disebabkan oleh bengang ke, bengih, marah sangat ke dia isi tadi, maka dia lepaskan talak 10. Kita terima keputusan mahkamah tu, kita orang pun tergolak ramai. Kita tergolak. Okey. Macam tu. Dan biasanya pada keputusan mahkamah kan biasanya panjang perempuan ni plaintiff, perempuan plaintiff, isteri suami biasanya defendant kan. Bila berlaku perceraian di mahkamah, antara benda yang banyak ditulis di keputusan mahkamah tu, dia kata setelah hakim mendengar keterangan daripada kedua-dua pihak dan didapati bahawa rumah tangga pasangan ini dalam keadaan porak poranda, dia kata keputusan mahkamah tu, dan orang kata rumah tangga kedua pasangan ini tidak boleh lagi selamatkan, kata hakim. Maka rumah tangga pasangan ini tidak boleh diselamatkan lagi. Oleh itu hakim menasihatkan suami melepaskan talak satu saja kepada isteri. Maka suami pun menyapahkan talak satu kepada isteri kan, maka berbakilah 2 talak sebagai talak rajih, baki 2 lah. Kemudian isteri tadi naklah beredah selama 3 kali suci kan, untuk dia berkahwin dengan mana lelaki lain. Okey. Kemudian perceraian ini naklah didaftarkan di pejabat agama, dan sejak perkahwinan pasangan ini naklah dicerahkan pejabat agama untuk dibatalkan. Itu biasa keputusan biasa daripada mahkamah yang kita terimalah. Keputusan biasa daripada mahkamah yang kita terima. Kalau poligami lain pula. Kalau keputusan poligami, mana bila hakim membenarkan suami berpoligami, dia lain pula keputusan dia. Dia akan sebutkan, orang kata untuk nafkah isteri pertama berapa, untuk orang kata anak-anak berapa, kereta untuk isteri yang pertama, rumah di nombor sekian akan kepada isteri yang pertama. Banyak pada isteri yang pertama dululah. Lepas tu barulah untuk isteri yang kedua pula. Rumah di sekian-sekian untuk isteri yang kedua. Nafkah untuk isteri kedua sebanyak 500 sebulan. Yang isteri pertama tadi mungkin 1000 sebulan lah. Isteri kedua pun 900 sebulan. Di mana untuk bakal isteri kedua tu tak banyak untuk pembahagian dia berbanding dengan isteri yang pertama lah.
Sebab bahagilah untuk menjadi isteri yang pertama. Tapi perempuan ni payah sikit lah macam tu, bab-bab macam tu kan. Tapi kadang perempuan pun kena tak faham. Dia tak faham. Bila kes poligami kadang dia tak faham. Kan? Dia nampak benda tu negatif je. Sedangkan bila pergi ke mahkamah untuk poligami ni, hakim memang dah siap bagikan untuk isteri pertama tu dah. Rumah di nombor sekian untuk isteri pertama, kereta sekian-sekian untuk isteri yang pertama, kan? Anak-anak berapa dia punya nafkah dia, kan? Isteri yang pertama ni berapa nafkah dia, alat-alat solat dia. Kadang-kadang isteri pertama dia minta kata duit alat solat. Untuk alat solat semua dah bagi dah. Wifi pun ada juga. Wifi pun ada. Jongkok emas pun pernah saya tengok. Kan, jongkok emas sebanyak berapa 1 kilo ni dibagi pada isteri yang pertama, pernah saya tengok. Mana suami itu seorang yang kaya lah. Seorang kaya. Okay. Orang Johor. Lelaki tu orang Johor. Dia kahwin dengan isteri yang kedua ke tiga. Tapi nama rahsia lah. Rahsia lah. Tak tahulah orang Johor tu orang kat sini yang kita tahu kan. Macam tu. Baik. InsyaAllah. Orang Johor, dia punya pendapatan sebulan 54,000. Sebulan dia punya pendapatan 54,000. Tapi nama rahsia lah, tak boleh beritahu. Kalau kita tidak membuka rahsia kerajaan, tak boleh. Kan nanti kena cas. Boleh? Tak tahu lah kalau orang kat sini ke. Dia rasa bukan orang sini lah, orang tempat lain. Baik. InsyaAllah. Kemudian persoalannya, berapakah bilangan talak yang dimiliki oleh suami pada asalnya sebagai orang yang berhak menyatukan talak? Quran menjelaskan dengan firman Allah Taala, at-talaqu marratain fa imsakum bil ma'ruf wa tasrihun bi ihsan. Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskannya, menceraikannya dengan cara yang baik. Itu yang dikenal oleh Islam lah. Mana kalau tak nak bersama lagi, kan memang hati memang dah tak ada dah, lebih baik cara yang terbaik ialah berpisah lah. Cara yang terbaik berpisah. Kalau boleh berpisah secara baik, itu yang paling baik lah. Jangan berpisah secara yang tak baik, ada yang berdendam dan sebagainya. Sebab ada pasangan-pasangan yang berdendam. Biasanya lelaki yang berdendam lah bila berlaku perceraian suami isteri. Yang berdendam biasanya suami mendendam pada isteri. Kemudian bila anak tu pula, anak-anak ada anak perempuan. Anak perempuan bila dah besar nak kahwin, dia akan cari wali dia semula, cari bapak dia. Jadi bapak dia akan tekan dia, anak perempuan tadi, kau nak kahwin boleh. Kan? Kau bagi aku 10,000 ataupun 20,000, kan? Lepas tu aku boleh jadi wali dengan kau. Kalau aku tak bagi, aku tak nak jadi wali. Sebenarnya dia dendam dengan mak perempuan tu, mak dengan bakal isteri dia. Jadi yang menjadi mangsa ialah anak jadi mangsa. Anak nak nikah dah susah. Gitu. Faham kan? Dan akhirnya firman Allah Taala sampai situlah fa in talaqaha bis wallahu alam bisawab wa ilaihi marji'un. Ke satu tu pencak. Saya buka persoalan kalau ada. Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.